Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab A'malul Qulub, ataupun terjemahan dia yang kita baca ni dia panggil aplikasi hati. Jadi amalan hati. Apa dia? Amalan hati yang telah kita bincangkan sudah 4 perkara, iaitulah yang pertama ikhlas, yang kedua tawakal, yang ketiga optimis ataupun raja, mengharapkan, yang keempat takut, al-khauf, yang kelima asyukru, iaitulah bersyukur. Jadi bersyukur ini suatu perkara yang mudah untuk kita kata kami bersyukur kepada Allah Ta'ala, tapi sangat sukar di dalam melaksanakan syukur yang sepatutnya. Bersyukur ialah sebaik-baik jalan kehidupan bagi orang yang berbahagia. Jadi orang bahagia syukur, orang tak bahagia sabar. Itu dua tu dia panggil adik-beradik kembar, syukur dengan sabar. Yang kita nak yang mana? Mestilah kita nak syukur kan, bahawa kita orang bahagia. Tapi sabar pun tak boleh tinggal juga, sebab dia tak akan syukur sentiasa, dia tak akan senang sentiasa, dia akan mari waktu susah. Tidaklah mereka menaiki tangga kedudukan yang tertinggi melainkan berkat syukur mereka. Jadi orang-orang yang syakirin, yang tak ramai orang yang melakukan ini, mereka boleh naik dengan sebab bersyukur. Iman itu terdiri daripada 2 bahagian. Iman itu terdiri daripada 2 bahagian, iaitulah bersabar dan bersyukur. Sabar satu, syukur satu. Maka bersyukur merupakan suatu kewajipan bagi orang yang mengharapkan kebaikan untuk dirinya serta mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi Allah Ta'ala ada janji pada kita, bagi orang yang bersyukur Allah Ta'ala dah jamin, dah janji. Kita pergi kepada perkara yang pertama, ta'rif asy-syukur, pengertian ataupun definisi syukur. Syukur menurut pengertian bahasa lughatan, dia panggil mengakui kebaikan, i'tiraf bil ihsan. Kita mengakui kebaikan orang buat, itu dia panggil syukur. Syukur juga berarti berterima kasih kepada pihak yang telah berbuat baik atas kebaikan yang telah diberikannya. Jadi kalau orang buat baik pada kita, kita kata syukur, terima kasih, syakartu, aku syukur, terima kasih kepada dia. Tapi dari sudut definisi yang kita naknya, tengok muka surat 164. Bersyukur menurut istilah yang khusus dalam perbincangan kita ini, iaitulah memperlihatkan pengaruh nikmat ilahi pada diri seorang hamba, pada hatinya. Jadi syukur ini duduk berpusat dia di hati. Tetapi di manakah penjelmaannya? Iaitulah bersyukur pada hati dengan beriman. Bersyukur pada anggota, pada lisannya dengan pujian dan sanjungan. Kita puji Allah, alhamdulillah, asyukrulillah. Dan pada anggota tubuhnya dengan mengerjakan amal ibadat dan ketaatan. Tutup kurungan, itu dia panggil definisi dari sudut istilah. Kalau kata apa dia syukur, iaitulah kita menampakkan kesan nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kata kita beriman, mana kita beribadat kepada Allah Ta'ala, apa yang diperintahkan. Kalau lidah kita bersyukur, maknanya kita mengeluarkan perkataan yang baik-baik, kita berzikir, kita beri nasihat. Itu dia panggil definisi dari sudut istilah. Kita pergi kepada perkara yang kedua, bersyukur kepada Allah mempunyai beberapa kedudukan yang besar dalam agama. Dia panggil maqamat asy-syukur. Maqam ni maknanya tingkatan, kedudukan yang besar. Syukur itu dalam agama mempunyai kedudukan yang besar. Ada beberapa perkara dalam kitab kita ni sampai beberapa perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah menggandingkan perintah mengingatinya dengan perintah bersyukur kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fazkuruni azkurkum.
washkuruli wala takfurun. Itu dalam ayat yang kita baca surah Al-Baqarah 152. Iaitulah kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu. Dia panggil tanda kat tepi kitab. Ayat ini dia panggil cinta berbalas. Allah kata uzkuruni, ingat pada aku, barulah aku ingat pada kamu. Jangan kita kata tak apa, Allah Ta'ala maha mengetahui, dia tahu dah siapa kita. Jadi kita nak suruh Tuhan ingat kita, bukan mana Tuhan lupa. Maksud ayat di sininya berbalas dari sudut ibadat. Bila kita zikir, bila kita syukur, Allah Ta'ala beri pahala terus kepada kita. Dalam hadis kursi Tuhan kata, kalau kamu datang kepada aku berjalan, aku pergi berlari. Kamu ibadat pada aku sejengkal, aku datang sehasta. Maknanya terlalu cepatnya Allah SWT nak beri pahala kepada kita, beri rahmat pada kita. Itu maksud. Jadi dalam ayat ini Tuhan kata apa? Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari. Dikembarkan zikir dengan syukur dalam satu ayat. Yang kedua, Allah menggandingkan sebutan syukur dengan iman. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan menyeksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Tuhan tak akan seksa kita. Jadi surah An-Nisa ayat 147, yakni selama kamu memenuhi haknya dan melakukan apa yang kamu diciptakan untuknya, iaitulah bersyukur dan beriman, maka Tuhan tak akan azab kita. Yang ketiga, hanya orang-orang yang suka bersyukurlah dari kalangan hamba-hambanya yang menghargai kurniaan Allah kepada mereka. Jadi orang yang bersyukur ni siapa? Orang yang menghargai kurniaan Allah Ta'ala kepada kita. Sebagaimana dalam ayat surah Al-An'am ayat 53. Yang keempat, manusia itu terbagi pada dua. Ada yang bersyukur dan ada yang engkar. Kufur dia panggil. Kufur di sini dengan makna engkar. Ada kalanya kufur itu bukan makna kufur kafir, tak irau, tak taat, itu dia panggil kufur, kufur nikmat. Yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ialah sikap ingkar, dan para pelakunya yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla ialah sikap bersyukur dan para pelakunya. Jadi orang yang syukur, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, yang kita baca dalam surah pagi Jumaat, kan? Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur, maknanya beriman, ada yang kufur, maknanya yang engkar, yang tak ikut peraturan. Surah Al-Insan ayat 3. Yang kelima, Allah SWT menguji hambanya, siapakah di antara mereka yang banyak bersyukur kepadanya. Tuhan nak uji kita. Untuk itu Allah telah berfirman menceritakan tentang ucapan Sulaiman. Nabi Sulaiman, bila Allah Ta'ala beri kepada dia kerajaan yang besar, apa dia kerajaan dia? Jin ikut arahan, angin ikut arahan, berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Maka Sulaiman kata apa? Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah merupakan limpah kurnia daripada Tuhan aku, dia nak tengok aku bersyukur ataupun kufur. Yang keenam, Allah Ta'ala memuji dan akan menambah nikmatnya bagi orang yang bersyukur, menjanjikan akan menambah nikmat bagi orang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Kita hari nak suruh Tuhan tambah ke tak nak suruh tambah? Nak suruh tambah, syukur. Jadi macam mana kita nak supaya setiap masa kita dapat tambahan daripada Allah Azza wa Jalla, maka kita kena syukur. Yang ke 7, Allah meredai amalan orang-orang yang bersyukur dan meredai sikap bersyukur. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang cukup panjang di sini, iaitulah jika kamu kafir, tengok, maka sungguh Allah tidak memerlukan keimanmu
dan dia tidak meredai kekafiranmu bagi hamba-hambanya, kekafiran bagi hamba-hambanya, dan jika kamu bersyukur nescaya dia meredai bagimu kesyukuran itu. Jadi naknya dalam sini, dalam bab Allah Ta'ala reda kepada orang yang bersyukur dan reda kepada kesyukuran yang kita lakukan itu. Cuma kena tulis itu, tengok bawah sekali itu, orang-orang yang bersyukur dengan yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas adalah mereka yang bersikap teguh di atas kenikmatan iman. Artinya syukur di sini bukan hanya dengan kata-kata kita kata, oh saya bersyukur, tapi dia tak beriman pada Allah Azza wa Jalla, dia tidak menunjukkan sikap keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu dia panggil kesyukuran yang cukup pincang, tidak memenuhi kehendak yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah SWT menggantungkan pertambahan nikmatnya pada sikap bersyukur, sedangkan kriteria tambahan itu tidak ada batasannya, sebagaimana syukur pun tidak ada batasannya. Tetapi Allah Ta'ala menetapkan banyaknya pahala menurut kehendaknya. Nah, tengok, terdapat ada 5 ayat sini. Cuba tuan-tuan perhatikan yang ke-8 ini. Kalau boleh letak nombor 8 situ, lepas pada 7 atau 8. Allah menggantungkan itu nombor 8. Tengok yang pertama, perhati ayat. Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Saya ambil contoh. Allah Ta'ala akan yughnikum, berikan kamu kekayaan jika dia kehendaki. Satu. Ayat yang kedua itu surah Taubah ayat 28. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'. Allah Ta'ala akan lepaskan apa yang kamu minta kalau dia nak. Semua dia ada, yarzuqu yaghfiru liman yasha, yarzuqu man yasha, wa yatubullahu ala man yasha. Tapi bila sampai kepada syukur, Allah Ta'ala tak sebut. Tuhan sebut wasanazzi syakirin, kami akan balas orang yang bersyukur. Dia tak kata insya'a. Maka di sini menunjukkan kelebihan yang ke-8 dalam sifat syukur. Allah Ta'ala beri janji syukur tanpa mengaitkan dengan insya'a. Jadi kalau nak kira, semua benda ni tak akan berlaku kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, kan? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kata kepada kita insya', artinya ada qarinah, ada qaid di situ. Tapi dalam bab syukur, wasanazzi syakirin wasanadzillahu syakirin, Allah Ta'ala akan balas orang-orang yang bersyukur. Jadi kata di para ulama itu menunjukkan kelebihan yang tersendiri yang ada pada bab syukur. Jadi dia tak kaitkan dengan insya'a. Yang ke-9, Allah Ta'ala menyatakan bahawa, itu nombor 9 kalau tengok dalam kitab Arab dia ni, Allah SWT menyatakan bahawa Iblis mempunyai banyak tujuan. Iblis banyak tujuan, mempunyai banyak tujuan, antara lain mencegah hamba-hambanya untuk bersyukur padanya. Jadi Iblis di antara maqasid, iaitulah objektif kerja buat Iblis, nak larang kita daripada bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Untuk merealisasikan tujuan itu, Iblis menggunakan pelbagai cara, antara lain sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Jadi Iblis akan mari ikut semua tempat kita, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan hamba-hamba itu bersyukur. Mana tak ramai yang taat. Mana Iblis hari ini berjaya ke tidak? Kita kata dia sudah berjaya, banyak kejayaan yang telah dicapai oleh Iblis dengan perancangan rapi yang dia buat. Tapi Tuhan dah janji, kamu tak akan mampu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia kata kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Maka Iblis tak akan mampu untuk nak goyah kita, untuk nak merosakkan kita, kalau kita betul-betul ikhlas beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, tengok sebelum tu huraian surah Al-A'raf ayat 17. Semuanya itu dilakukan oleh Iblis untuk menghalangi mereka dari bersyukur kepada Tuhannya, dan Iblis sentiasa menghambat semua jalan
yang dapat membuat mereka bersyukur padanya. Dia cuba nak sekat semua jalan yang menjadikan kita bersyukur. Yang ke-10, tulis nombor 8 tu tulis 10. Kita ikut tertib Arab ni. Yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan. Ini tanda. Para jemaah, para pelajar kita ni tanda. Nombor 10 ni agak bahaya. Allah menggambarkan bahawa orang-orang yang bersyukur di antara hamba-hambanya adalah golongan yang sedikit. Maknanya orang yang bersyukur sikit, orang yang tak syukur ramai. Dalam Al-Quran Tuhan kata wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Tuhan tak ramai surah As-Saba ayat 13. Sehubung dengan ini Imam Ahmad telah meriwayatkan bahawa asar, tanda situ, kalau kata asar maknanya daripada kata-kata sahabat ataupun tabi'in, itu dia panggil asar. Asar daripada Umar, maknanya ini kata-kata Sayyidina Umar, bukan daripada Nabi SAW. Umar bin Khattab pada suatu hari beliau mendengar seorang laki-laki menyebut dalam doanya. Umar dengar orang ni berdoa, dia kata apa? Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku ni termasuk golongan yang sedikit. Jadi pelik lah dia ni. Orang nak ramai, kau nak sedikit, kenapa? Umar pun bertanya dia, mahaza? Umar kata, apa awak ni? Apa benda ni? Doa pelik ni. Laki-laki tersebut menjawab, wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman melalui ayat yang berikut, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak beriman dengan nabi-nabi itu kecuali sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Dan firman Allah Ta'ala, in ala illa allazina amanu wa amilus salihat wa qalilum mahum, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Sedap dia punya jawapan. Mantap tak mantap? Mantap jawapan dia. Jadi Umar kata apa? Qala Umar sadaqta. Umar kata, benarlah apa yang kamu doa tadi. Maknanya dia doa nak masuk di golongan sedikit. Jadi kita pun kalau kita doa, ya Allah jadikan aku orang sedikit. Jangan pula bermakna atas rumah kita tu tak ada orang, atau rumah kita tu dalam kampung kita ni sunyi lah, bukan maksudnya sedikit kepada ayat tadi, wa qalilum min ibadi asy-syakur, tak ramai di kalangan hamba aku yang bersyukur. Jadi kita nak masuk di kalangan orang tak ramai itu, maknanya kita ni orang yang bersyukur. Itu dia panggil fiqh ad-du'a. Doa ni kadang-kadang kita tak nampak. Macam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah jadikan saya ni miskin. Agak-agak tuan-tuan berani ke tak berani nak doa dengan doa ni? Tak orang kata ni sebab ya Allah nak jadi jutawan belakang pok kita. Ustaz ni mari ajar doa pelik, nak menyuruh nak merosakkan kita punya bisnes. Maksud dia para ulama katakan di doa miskin di sini dengan makna mutawadhi'an, jadikan aku ni orang tawadhu. Itu makna miskin. Bukan makna miskin dengan makna kita apa kedana duk minta-minta dengan orang lah. Ataupun miskin dengan mana? Dengan seperti yang Nabi kita buat. Nabi kita miskin ke kaya? Payah nak jawab ni. Siapa kata Nabi miskin? Sekali dia pergi perang, harta ghanimah, walillahi khumusahu, 1/5 khumus daripada harta dapat. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dapat 100,000 kadang-kadang dapat. Tapi tak sampai petang, habis semua dia bagi orang. Miskin. Nak miskin lagu tu. Kita kaya dapat, ya projek dapat, selesai semua hutang-hutang, habis dekoh pada orang. Cari projek lain pula. Ya Allah, kalau ada lagi ni doalah. Maknanya kita boleh dua doa tadi. Ahyini miskin, miskin dengan makna tawadhu, atau miskin sebagaimana kehidupan Nabi, mana tidak bakhil. Boleh. Naklah dah. Tak apa lagi tu. Pasal bunyi miskin tu kurang semangat nak kata. Kalau tak berani jangan kata. Kita tak pandai nak guna. Sama juga bila pergi Madinah. Sampai Madinah kita kata, tuan-tuan saya nak berdoa ni. Kata, doa apa ustaz? Saya nak doa minta mati di Madinah.
Jemaah kata nanti Ustaz, anak kecil lagi tu. Kita kata bukan sekarang, kalau nak mati esok, kalau sampai dah hajar sampai kat mana-mana pun mati. Jadi kita nak baik, kita mati Madinah. Baiklah. Allahu Akbar. Apabila bersyukur termasuk sifat para nabi dan orang-orang yang beriman, maka tidaklah demikian keadaannya pula pada semua manusia, kerana sungguhnya kebanyakan dari mereka bersenang-senang dengan nikmat yang mereka peroleh, tetapi mereka tidak mahu berterima kasih kepada Allah yang telah memberinya. Kita duk ingat nikmat yang kita dapat ni hak kita, maka kita terlupa yang beri nikmat siapa? Al-Mun'im, Allah Azza wa Jalla. Jadi kita letak nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-11, Allah telah memuji mula-mula Rasul yang diutusnya ke bumi dengan sikapnya yang selalu bersyukur kepadanya. Dia panggil awal rusul, awal permulaan Rasul, iaitulah selepas Nabi Adam alaihissalam. Dia ada orang tanya ni, kenapa kemula Rasul Nabi Adam? Jadi dalam cerita ni maknanya mula Rasul selepas Nabi Adam alaihissalam bermula dengan Nabi Nuh. Nuh tu dia panggil ulul azmi minar rusul. Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena tanda kata tidak orang keliru sini. Apa mula-mula Rasul? Kita duk belajar Adam, Idris, Nuh. Kan? Idris tak sebut. Baik, di sini Nabi Nuh kata apa? Allah Ta'ala sebut tentang cerita Nabi Nuh, zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura, iaitu anak cucu dan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nabi Nuh bersyukur. Dalam masalah isu cerita kapal tu, anak dia sendiri pun tak naik kapal, anak Nabi Nuh tak ikut. Tapi dia kena syukur dalam banyak lagi nikmat-nikmat lain yang Allah beri kepada dia, kan? Itu dia panggil Nabi Nuh alaihissalam. Dalam ayat ini terkandung makna yang menunjukkan bahawa mereka mengikut sifat Nabi ikutan mereka, iaitulah Nabi Nuh yang banyak bersyukur. Yang ke-12, Allah memberitakan bahawa sesungguhnya yang mahu beribadat kepadanya adalah orang-orang yang bersyukur padanya. Yang orang yang nak ibadat kepada Allah Ta'ala siapa? Orang yang nak bersyukur. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bahawasanya orang yang tidak mahu bersyukur padanya bukan termasuk orang-orang yang menyembahnya, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah Ta'ala kamu menyerah diri. Jadi kalau kita betul-betul serah diri kepada Allah Ta'ala, maka kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur. Yang ke-12, yang ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya Nabi Musa alaihissalam agar menerima anugerah kenabian, kerasulan dan tugas-tugas yang dibebankan padanya dengan sikap bersyukur. Ya Musa, hei Musa, inni istafaituka, aku pilihmu jadi rasul. Di akhir ayat Tuhan kata wakum minasyakirin, hendaklah kamu jadi termasuk di kalangan orang yang bersyukur. Yang ke-14, iaitulah mula-mula perintah yang dipesankan kepada manusia selepas berakal ialah bersyukur. Wa wassaynal insan biwalidayhi, kami wasiat pada manusia dengan dua mak ayah dia. Mengandungnya susahnya, akhir sekali apa ni, anishkur li wali walidaik, adalah kamu syukur pada aku dan dua ibu bapa. Jadi pertama sekali kita dapat nikmat hidup atas dunia ni, Allah Ta'ala perintahkan supaya kita menjadi manusia yang bersyukur. Yang ke-15, Allah Ta'ala menyebut bahawa redanya terletak pada sikap bersyukur. Wa in tashkuru yardahu lakum, kalau kamu bersyukur, nasaya Allah Ta'ala meredai bagimu kesyukuran itu. Yang ke-16, Allah menceritakan perihal Nabi kesayangannya, iaitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahawa dia adalah orang yang selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan. Inna Ibrahim kana ummatan, Ibrahim adalah ummah. Kadang-kadang Ibrahim seorang berdepan dengan penyembah berhala kaumnya, tapi Allah namakan Ibrahim ummah. Sebab apa dia ummah? Sebab dia sangat tegas, pendiriannya tidak goyah, walaupun dia seorang tapi dia tetap
berjuang, maka dia jadi ummah. Apa dia? Syakiran li an'umihi, dia ni orang yang banyak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Yang ke 17, Allah memuji orang-orang yang bersyukur dan berikan kepada mereka balasan sebagai makhluk yang terpilih. Makhluk yang terpilih. Yang ke 18, Allah menjadikan bersyukur sebagai tujuan dari penciptaan makhluknya dan perintahnya. Jadi orang yang dengar kata Allah SWT, iaitulah orang yang bersyukur. Yang ke-19, Allah menjanjikan kepada para pelakunya dengan balasan yang terbaik. Yang ke-20, Allah menjadikan bersyukur sebagai penyebab bertambahnya kurniaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ke-21, bersyukur menjadi penjaga dan pemelihara nikmat. Kita nak suruh Allah Ta'ala jaga nikmat kita, syukur. Kita bukan security yang jaga kita. Ni ada orang ni tak percaya dia ni, bawa security 4-5 orang, tak padan dengan manusia, anjing lagi security, betul tak? Tapi malam tu semuanya tidur, pencuri boleh ambil juga barang dia. Tak usah duduk percaya. Kita, itu dia panggil ambil sebab, tak salah. Security tak salah. Tetapi yang betul-betul yang menjaga harta kita, Allah Azza wa Jalla, dengan kita bersyukur nikmat. Kita ni kalau kita cara reality kita bercakap sama kita, jangan beritahu kepada pencuri. Tak, kita cakap dia. Kalau pencuri kita buatlah mangga lagi, grey lagi, apa lagi, macam-macam benda, CCTV lagi. Kalau orang nak mencuri, boleh tak boleh dia masuk rumah kita? Boleh masuk. Tapi kalau Tuhan tak bagi, tak letak dalam hati dia nak masuk rumah kita, tak kunci pun tak apa. Itu yang paling besar sekali. Mana kalau nak masuk dia boleh kopek lah, dia punya besi-besi tu. Kadang-kadang yang masuk tu memang dia tukar besi pun. Kalau kamu punya gerai, aku yang buat contohnya. Apa yang nak heran, dia boleh buka main-mainnya. Tapi Allah Ta'ala yang ngeri. Allah Ta'ala yang jaga kita. Iaitulah bila kita syukur, Allah Ta'ala nak jaga. Yang ke-23, Allah membelah bahagian dari asma'nya, nama-nama dia. Asy-Syakur. Nama Allah Ta'ala Asy-Syakur, sebagai ganjaran buat para pelakunya, dalam erti kata dapat menghantarkan pelakunya kepada yang disyukurinya, bahkan akan menjadi sebab dari pelakunya untuk kembali mendapat imbalan, balasan daripada yang disyukuri Allah SWT. Jadi nama Allah Ta'ala daripada nama dia Asy-Syakur. Asy-Syakur. Pada tu kalau kita nak buat nama anak, Abdu Asy-Syakur. Abdu Asy-Syakur. Yang ke seterusnya 24, bersyukur merupakan tujuan Allah Ta'ala, tujuan Tuhan dari hambanya, supaya manusia ini menjadi orang yang bersyukur. Yang ke seterusnya, Allah menamai dirinya Syakir dan Syakur, dan menamai orang yang bersyukur dengan sebutan ini, dalam erti kata Allah memberikan kepada mereka bahagiannya. Kita ni Syakir. Yang ke-26, Allah mengkhabarkan bahawa orang yang bersyukur dari kalangan hambanya berjumlah sedikit. Kemudian kita pergi pada perbincangan ma'ani asy-syukru wa muta'alliqatuhu. Pengertian syukur ialah kemantapan hati. Yang ke-20, yang terakhir itu 27, dengan mensyukuri nikmat maka nikmat pasti akan bertambah. Kita berpindah kepada makna syukur dan pergantungan, kemantapan hati seorang itu yang memberi nikmat, yang untuk mencintai memberi nikmat. Baik, kita kata syukur. Apa dia syukur itu? Bergantung dengan 3 perkara. Ini tanda syukur. Makna syukur itu 3 perkara. Yang pertama hati, yang kedua lidah, yang ketiga anggota. Baik, kita akan pergi kepada satu-satu. Bersyukur melibatkan 3 perkara. Yang pertama, letak nombor situ. Yang pertama iaitulah mengenal ma'rifatun nikmat. Kita nak kenal nikmat, menghadirkannya dalam hati, mengingati, mengistimewakan dan meyakininya. Jadi makna nikmat itu kita tak dalam otak kita, dalam perasaan kita, dalam hati kita, bahawa siapa yang beri nikmat kepada kita.
Kita kena menjiwai dan merasai siapa yang memberi nikmat kepada kita betul-betul. Apabila seorang hamba telah mengenal nikmat, maka dari pengenalan ini dia akan beranjak untuk mengenal Tuhan yang memberi nikmat, meskipun dalam pengertian yang terperinci. Jadi kita bacalah dalam Quran, dalam nikmat-nikmat yang Tuhan beri, kita mikir setiap benda yang kita dapat itu daripada Allah Azza wa Jalla. Bila kita tahu Allah Ta'ala beri, barulah kita nak syukur kita tu tinggi darjat. Tuan-tuan dan puan-puan yang kita selalu ingat, kita hari ni hidup dengan apa? Dengan rezeki yang ada. Kadang-kadang kita terlupa yang beri rezeki pada kita siapa? Allah Ta'ala. Tapi kita duk mikir yang beri rezeki pada kita orang yang beri itu, yang menyebabkan kita taat kepada dia, kita patuh kepada dia, kita akur arahan dia, kita ikut apa yang dia suruh buat. Dia suruh kita melompat-lompat, suruh berjalan-berjalan, kan? Sebab kita ingat dia yang beri. Kita namakan majikan. Tapi kalau kita kata yang beri rezeki itu dalam kepala, dalam minda kita yang beri rezeki iaitulah Allah Azza wa Jalla, maka pada ketika itu kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Kalau kata awak kena ikut arahan duduk sini, arahan apa? Arahan yang tidak bercanggah dengan syariat, naam, kita patut. Tapi kalau arahan yang bercanggah dengan syariat Allah Ta'ala, kita kata tidak, rezeki yang saya dapat ni daripada Allah, awak cuma pemberi saja. Nanti dia kata kalau awak tak ikut saya, awak kena buang kerja. Apa ni kita nak buat? Itu kadang-kadang kita duk fikir, bila dia buang kerja, tak ada dalam rezeki aku. Kita belum tahu, kadang-kadang dibuang di sini, kita dapat di tempat lain yang lebih bersih. Mungkin tempat kita duduk tadi tak sesuai, kerja-kerja yang tidak halal, kerja yang penuh dengan syubhat, dengan mungkin dengan ribanya, dengan rasuahnya. Tapi di tempat lain kita dapat sedikit tapi bersih, yang Allah Ta'ala beri berkat dalam hidup kita sehingga kita mampu untuk bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama sekali, dia kata ma'rifatun ni'mah. Kita kena kenal nikmat itu dengan minda, dengan perasaan kita. Yang kedua, qabulun ni'mah, menerima nikmat, menyambutnya dengan memperlihatkan kefakiran kepada yang beri nikmat dan hajat kita kepadanya. Bila kita terima, kita tunjuk kita ni sangat berhajat pada nikmat Allah Ta'ala. Dengan cara mana? Kita syukur Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri pada saya nikmat yang baik. Dan bahawa berlangsungnya semua nikmat yang diterima itu bukan kerana keinginan kita mendapatkannya, kerana kesungguhannya Allah memberi kita banyak nikmat hanyalah sebagai kurnia dan kemurahan darinya. Tuhan beri bukan sebab kita buat kerja, dia beri sebab nikmat yang dia nak beri. Habis aku solat banyak-banyak, itu tanggungjawab kita. Kita kena memahami di antara, oh kita solat ni tanggungjawab. Pasal itulah para ustaz menegur, bila kita buat solat kerana dunia. Orang kata kalau nak projek banyak, nak rezeki murah, kena solat duha. Rajinlah kita dah. Sebab dapat projek. Jangan bangun tahajud jadi terapi apa dipanggil awet muda. Jadi kita jangan letakkan benda-benda tadi di hadapan mata kita. Kita kena buat dia, kita buat itu kerana Allah Azza wa Jalla yang perintah, qabul ni'mat. Kemudian yang ketiga dia panggil as-sana'u bin ni'mati, memuji Allah Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Dan pujian yang berkaitan dengan nikmat itu ada dua jenis. Tengok kita belajar macam nak puji Allah Azza wa Jalla. Yang pertama bersifat umum, iaitu dengan memujinya bersifat dermawan, pemurah, baik, luas pemberiannya dan sebagainya. Jadi kita kata alhamdulillah di atas nikmat Allah Ta'ala yang bersifat pemurah, kasihan belas, itu yang panggil. Yang kedua bersifat khusus, iaitu dengan membicarakan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan olehnya kepada kamu dan kamu ungkapkan bahawa itu adalah nikmat Allah Ta'ala. Bila kita dapat nikmat, kita panggillah kawan-kawan kita buat kesyukuran, kita kata ini ada semua nikmat Allah Ta'ala beri kepada saya. Biar nampak kesyukuran, tak nampak kesombongan. Dalam Quran Tuhan kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang Tuhan beri pada kamu, ceritakan. Cuma dalam sini adab kita nak cerita ni walid tahdis, sehubung dengan perintah untuk menyebut-nyebut nikmat itu ada dua pendapat ulama. Tengok, ada pendapat dengan menyebut. Yang pertama, dengan menyebut-nyebutnya dan mengkhususkannya, contohnya Allah telah anugerahkan itu dan ini kepada saya. Oleh sebab itulah sebagai ulama tafsir ada yang mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini,
bersyukurlah atas nikmat yang telah diberikan kepadamu, dan yang disebutnya dalam surah ini iaitu melindungimu selepas kamu dalam keadaan yatim, memberi petunjuk, mencukupkan. Mana Nabi dulu asalnya apa? Yatim. Kemudian Allah Ta'ala pilih dia menjadi Nabi. Bila dia jadi Nabi, semua kunci dunia duduk di mana? Duduk di tangan dia. Cuma Nabi tak ambil je. Kalau bagi kita kunci, pakai duk pegang kunci itu dah kita. Nah, mati dengan kunci, kata orang. Jadi itu dia panggil yang pertama, bahawa kita sebut nama Allah Azza wa Jalla satu. Cuma di sini tidak disebut. Saya kena sebut. Bilakah boleh kita sebut nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita? Jawabnya, kalaulah sebutan itu tidak menyebabkan kita jadi takabur. Kalau sebut yang pertama. Yang kedua, kita kena pilih orang. Bukan semua nikmat kita kena letak di Facebook, nak suruh orang like lah. Ada orang yang bersifat sakit hati, ada orang yang bersimpati. Tengok jenis manusia yang sakit hati, bila tengok kita dapat nikmat, dia akan cari siapa yang bagi nikmat. Istilah orang muda sekarang ni, ahli-ahli blogger hari ni, dia punya istilah bongkar. Nak bongkar tu, nak bongkar sana, bongkar sini, akhir sekali dia yang terbongkar. Jadi ada orang ni Masya Allah sakit hati. So, saya dapat gini, terus cerita. Dalam hadis, ada hadis sebagai ulama hadis kata tidak kuat. Dia kata ista'inu ala injazi hawaidikum bil kitman. Sempurnakanlah, minta tolong dengan Allah Ta'ala untuk nak mendapat, melaksanakan apa yang kita nak buat itu dengan sembunyi, dengan rahsia. Ada juga. Dia ada cerita, saya dah minta projek segini-segini, hantar orang pergi potong queue. Tak bagus dia tu, syarikat dia banyak masalah, ambil syarikat saya lebih baik. Tengok, orang dengki ada. Jadi nikmat yang kita boleh cerita, yang pertama sekali kita cerita, sebut dengan Allah, sebut syukur kita kepada Allah Ta'ala, itu tak bila-bila masa. Tapi nak ceritakan kepada orang nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, pilih-pilih orang. Mungkin kita boleh cerita kepada orang yang kita percaya, yang dia juga telah mendapat tempias nikmat kita beri pada sumbangan pada dia, kita cerita Alhamdulillah, ini nikmat Allah Ta'ala beri pada saya, kita dapat satu anugerah daripada Allah Ta'ala, kita cerita. Tapi kalau nampak muka orang dengki, jangan duk cerita dengan dia, dia pergi buat masalah pula pada kita. Tengok di sini yang pertama. Yang kedua menggunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita ambil nikmat itu, kita guna ketaatan itu, iaitu jelaslah, sangat jelas. Menyebut-nyebut termasuk perbuatan memuji. Oleh sebab itu hendaklah kita memuji Allah dengan mensyukuri, dengan menyebut asma itu makna nama-nama Allah Ta'ala yang sesuai dengan kedudukan bersyukur. Contohnya kita kata Alhamdulillah, yang maha pemberi, Al-Jud, Al-Karam, Al-Mannan, Al-Karim, Zul Fadlil Azim, Allahu Wasi'ul Fadli wal Ihsan. Jadi itu dia panggil kata-kata yang baik. Sesungguhnya itu Jabir telah menyebutkan sebuah hadis yang berpangkat marfu'. Marfu' di mana diangkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Man sana ilaihi ma'rufan falyujzi bi. Siapa yang diberi kebaikan, hendaklah dia membalasnya. Kalau orang buat kebaikan kepada kita, kita kena balas. Jika jika tidak mempunyai sesuatu untuk balasnya, tak ada benda kita nak balas. Orang beri benda pada kita, kita nak balas tak ada. Biasa orang kat kampung ni, kalau orang beri apa-apa ke dia tak, beri lauk ke, beri apa dalam periuk dia tu, dia tak hantar kosong. Dia akan hantar mari apa yang dia ada, pisang ke apa benda, dia hantar balik. Itu dia panggil tanda membalas, kan. Tapi hari ni tak boleh nak balas dah kita. Dia bagi sekali dengan bekas-bekas. Ya. Tak payah hantar balik ustaz bekas tu. Allahu akbar. Jadi kita pun terima kasih. Nak balas tak boleh. Apa nak buat? Ni. Tengok hadis ni. Jadi kita hendaklah memujinya, pemberinya, kerana sungguhnya apabila dia muji pihak yang memberinya, berarti dia telah berterima kasih padanya. Kita kata Alhamdulillah, masih mempunyai. Akan tetapi jika dia menyembunyikannya, berarti dia telah mengingkari kebaikannya. Sesiapa yang menghiasi dirinya dengan apa yang tidak diberi kepadanya, sama halnya dengan orang yang mengenakan sepasang pakaian yang dusta. Contohnya, orang ni tak beri pun pada kita. Ustaz tak bagi pun. Kita kata Ustaz Rashid lah sini, dia suka bagi pada orang. Kita mari masjid ni nak tunjuklah kita ni baik dengan ustaz. Ni Ustaz Rashid bagi ni ke saya ni. Tapi dia tak bagi pun. Kita kata itu
dusta. Macam kita pakai baju orang lain, tak boleh. Banyaklah hadis ni ada kaitan panjang. Macam kita kata kita bermimpi, saya mimpi jumpa Nabi, kita tak mimpi pun itu dusta. Jangan duduk mengaku. Mimpi jumpa siapa atas dunia pun jangan kita mimpi, kalaulah benda tu tidak berlaku. Kalau benda tak berlaku, jangan dibuat macam berlaku. Baik, di antara kalimat yang menunjukkan makna sanjungan, iaitulah ucapan kita kepada orang yang beri kebaikan kepada kita. Kita kata apa? Jazakallahu khaira. Tulis Quran, jazakallahu khaira. Pandai ada kan? Kalau orang perempuan kita kata jazakillahu khaira. Itu bahasa ka dengan ki. Allah Ta'ala lah balasmu dengan kebaikan. Ingat, ada juga orang ni dia baca setengah ayat, tak boleh. Jazakallah, Allah Ta'ala balas apa? Balas ni boleh dua. Balas baik boleh, balas tak baik boleh juga. Jadi kita kena selesaikan ayat jazakallahu khaira, barulah dia jadi semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kalau kita kata semoga Allah membalasmu, berarti setakat tu ayat tu sempurna ke tergantung? Dia panggil ayat tergantung. Elok tak elok? Orang dengar apa takut, balas apa ni? Jangan doa kat saya je. Jadi kalau kita nak suruh balas, kita kata jazakallahu khaira. Betulkan kita punya ucapan. Tulisan sama juga. Jazakallah, Tuhan balas apa? Boleh dua makna, orang boleh salah faham. Jadi kita ambil jazakallahu khaira. Dalam riwayat Muslim, hadis ini sahih. Jadi siapa dia kata jazakallahu khaira, bermakna kita telah membalas kebaikan orang tu. Bukan semua balasan tu dengan duit, dengan barang. Balas dengan doa pun cukup. Sebab tu kita tidak boleh, para ulama mengatakan bila kita beri benda kepada orang, kita suruh dia doakan kita. Nak suruh doa, pergi minta je. Boleh ustaz tolong doakan saya masalah gini tak apa. Tapi kalau kita beri benda pada orang, kita doakan kepada saya, bermakna kita sudah minta balasan. Rugi. Doakan saya, rugi. Tak salah, tapi rugi. Sebab martabat yang paling tinggi kita beri benda kepada orang, jazaan wala syukura. Kita tak nak minta balasan dan tak nak minta terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita berikan Allah Ta'ala, kita tidak minta balasan. Itu darjat tinggi. Tapi kalau minta lah, macam kita hari ni selalu minta ya. Kalau ajak orang pergi rumah, jamu satu penuh meja makan, lepas makan suruh buat kerja pula. Apa dia kerja yang biasa kena buat? Kena tahlil, kena cukup anak, habis benda kena buat. Ustaz, maya ajak tu, maya ajak. Jadi 3-4 kerja ustaz kena pergi rumah dia. Lepas tu baru bagi makan. Itu dia panggil kita, ustaz tu dah balas dah kita je. Kalau kita nak makan je. Nak suruh orang kerja. Memang doa pun dapat dijadikan sebagai jalan untuk mengucapkan terima kasih. Jadi manusia dalam kaitannya dengan mensyukuri nikmat ada 3 jenis. Dengar, manusia ni ada 3 jenis. Orang yang mensyukuri nikmat dan memuji pemberinya. Ini dipanggil darjat yang paling baik. Yang kedua, orang yang mengingkari dan menyembunyikannya. Subhanallah. Orang beri nikmat pada kita, kita ingkar. Dalam sembunyi, ingkar pula. Yang ketiga, orang yang berpura-pura dirinya termasuk orang yang bersyukur, padahal bukan termasuk ahlinya. Perihalnya sama dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis, orang yang berpura-pura kenyang dengan apa yang tidak diberikan kepadanya, bagaikan orang yang mengenakan sepasang pakaian dusta. Kita kata kita walau kenyang, tapi tak pun. Tengok dalam hadis, Nabi kata al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. An-Nu'man bin Bashir telah meriwayatkan, dia kata apa? Dia kata di atas mimbar, siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, berarti tidak boleh mensyukuri yang banyak. Kalau hak sikit pun kita tak syukur, hak banyak lagi tak syukur. Dan siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kita tak terima kasih kepada orang, bermakna kita man la yashkurin nas lam yashkurillah. Tak terima kasih kepada orang, kita juga tak terima kasih kepada Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Itu menyebut-nyebut nikmat Allah Ta'ala adalah bersyukur, dan meninggalkannya adalah kufur. Bersatu akan membawa rahmat, dan berpecah akan mendatangkan azab. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad.
Menyebut-nyebut nikmat sesuai dengan yang diperintahkan dilakukan dalam hati dan juga kepada orang lain. Akan tetapi jika di kalangan orang lain terdapat orang-orang yang mendengkinya, tadi saya dah sebut, sehingga jika dia menyembunyikannya, maka itu bukan termasuk sifat kufur nikmat. Kita sembunyikan nikmat ni kepada orang lain, mungkin kadang-kadang adik-adik sendiri pun masalah. Saya jumpa ada seorang ni, masalah besar dia. Dia kata, saya macam mana ni, kalau nak bagi dia kerja, tapi dia nak bagi derma. Kalau bagi tahu kepada suami tak bagi. Tak payah, baik kau bayar kereta aku. Tu dia bayar macam tu. Jadi boleh tak boleh dia sembunyikan? Kata sembunyilah. Sebab itu harta yang kepunyaan dia sendiri. Sama juga nak bagi sedekah kepada orang, kadang-kadang bila tanya mak dia tak bagi. Kalau tak bagi tu kerana masalah yang betul-betul kuat, tak apa. Tapi kadang-kadang tak bagi tu bukan kerana tak bagi sungguh, tapi tak bagi tu kerana dia benci dengan orang tu ya. Itu masalah yang berlaku. Jadi banyak benda kita kena tidaklah menjadi kesalahan kita tak bagi tahu kepada orang dengan sebab kerana masalah yang tersebut, itu kata para ulama tidak salah. Baik, kita pergi kepada kewajipan kita. Tengok muka surat 175. Kewajipan kita kepada Allah berhubung dengan nikmatnya. Yang pertama, tunduk kepadanya, seperti ketundukan pihak yang berterima kasih kepada pihak yang telah beri kebaikan kepadanya. Yang mana kita tunduk, al-khudu' lillah. Yang kedua, mencintainya, kita cinta pada Allah Ta'ala yang telah beri nikmat. Yang ketiga, mengakui nikmat yang telah diberinya. Yang keempat, memujinya atas nikmat yang telah diberikan. Yang kelima, tidak menggunakan nikmat untuk perkara yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang beri nikmat Allah, tiba-tiba kita pergi buat benda yang Allah tak suka. Cantik tak cantik perangai lagu tu? Sangat tak cantik. Macam mana pergi buat benda tu? Kita kalau kita beri duit pada orang, tiba-tiba orang buat benda yang kita tak suka, agak-agak nak beri pula ke tidak? Tak dah. Itu manusia. Tapi Allah SWT, dia terus beri lagi sebab Allah Ta'ala nak tengok di manakah kedudukan kita di sisinya. Kalau betul-betul baik, maka baiklah kita. Kemudian apabila nikmat itu bersifat relatif, maknanya ada tafadul, ada orang panggil perbezaan kedudukan, maka apakah demikian pula halnya dengan bersyukur? Sebagai jawapannya tidak. Sebab itulah bersyukur itu sendiri ada 3 kategori. Bersyukur ada 3 kategori. Kita ambil syukur yang pertama. Tengok, dia tulis nombor 3 situ, kita tulis yang pertama. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Ini dia panggil darjat yang tinggi. Kita bersyukur dengan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi panjang sekali perbahasan dalam bab ini. Kita cuba ringkaskan serengkah yang mungkin. Bersyukur dengan hati menuntut pengetahuan hati dengan cara meyakini bahawa Allah yang telah memberikan segala macam nikmat yang dirasakannya. Kebanyakan manusia hanya mahu berterima kasih kepada perantara, tetapi tidak mahu berterima kasih kepada sumbernya. Ini berat. Kita syukur pada manusia yang beri, tapi kita tidak syukur pada pemberi yang hakiki, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Kita kena ingat, yang betul-betul beri pada kita siapa? Allah. Manusia ni tukang holo ya. Kaedah ini penting dalam mendidik anak-anak, iaitulah memperkenalkan kepada mereka dari mana datangnya semua nikmat. Bila kita beri kepada anak kita duit, ingat anak, ini bukan yang mak bagi, bukan yang ibu ini Allah Ta'ala yang beri kepada dia. Cuma maknya tukang bagi saja. Jangan kata awak kena taat pada saya. Jadi kita naikkan darjat anak kita ni kepada makam yang lebih tinggi, iaitulah mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Ini menarik. Sebagian dalam ayat suratul Nahli, surah Fatir, suratul Nahli, banyak dalam ayat kita ni sebut. Jadi nikmat terawal ialah nikmat diciptakan dan dilahirkan di dunia. Kita sebagai manusia, nikmat yang paling besar kita kena ada syukur, nikmat adanya kita atas dunia. Kalau Tuhan tak jadikan kita ada, tak ada, tak akan ada atas dunia ni. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah Ta'ala, tak terkira, sebab terlalu banyaknya nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Sehubung dengan ini telah disebutkan kepada kita pelbagai perkara yang bersifat cabang dan bersifat pokok. Yang bersifat cabang dapat dikembalikan pada pokoknya, seperti sihat adalah nikmat yang pokok.
Sedang cabang daripadanya berjalan, bekerja, olahraga, tidur, makan, minum, musafir, itu semua hasil daripada nikmat besar kita sihat. Adapun harta, waktu dan ilmu semuanya adalah nikmat yang pokok. Itu dia panggil ada nikmat yang pokok, nikmat yang cabang. Tetapi sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita nak menanam, bagaimana kita nak letak dalam hati kita ni perasaan supaya kita boleh menjadi manusia yang sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingat, maka ketika itu kita bersyukur. Tengok dalam kitab kita ni terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang kelebihan kita berfikir kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab dan boleh baca, kerana panjang sangat dia punya ayat-ayat itu menyebut kepada kita. Yang kedua, kita pergi kepada muka surat 180, iaitulah bersyukur dengan lidah. Bersyukur dengan lidah. Lisan seseorang merupakan jalan untuk mengungkapkan apa yang terkandung dalam hati. Pasal itulah kita ni jangan mudah mengeluarkan perkataan. Bila keluar, di antara benda yang tak boleh nak tarik balik perkataan. Kita kata orang, kita maki dia, lepas tu kita pergi gosok dia, sorry saya tersalah tadi, tapi kata-kata itu dah keluar. Sorry itu minta maaf, kalau dia maaf lah, tapi kata orang maaf tu boleh, tapi nak lupa payah. Itu dia panggil lisan. Itu merupakan pada hati. Hati kita syukur, kita kata, tapi lidah tak pernah pun kata kepada Allah SWT, tak pernah memuji Allah Azza wa Jalla. Apa syukur itu? Tidak ada tanda, tidak ada bukti. Apabila hati seorang penuh dengan rasa syukur kepada Allah, maka dengan sendirinya lisannya akan bergumam, maknanya akan mengeluarkan ucapan puji dan syukur padanya. Berikut ini renungkanlah zikir-zikir yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa puji-puji dan syukur pada Allah semesta alam. Tengok dalam kitab kita ni banyak puji-puji yang Allah Taala, yang Nabi kita ajar. Contohnya, bila kita bangun daripada tidur, nak bangun daripada tidur, kita kata apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini panjang belakang. Kalau tak pandai lagi doa ni, kena balik semula ke pasti. Tempat di pasti orang ajar doa ni dulu. Tapi kita yang tua-tua ni pun kena belajar juga. Kalau malu nak belajar, suruh cucu aja. Panggil cucu, bagi coklat dia. Jangan bagi banyak sangat, sakit gigi pula cucu kita. Suruh dia ajar. Ajar nenek baca doa, tengok. Waktu bangun daripada tidur, apa kita nak baca? Alhamdulillahillazi ahyana, bangun tadi. Waktu kita nak tidur pula, Alhamdulillahillazi. Jadi semua doa bermula dengan Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Jadi semua benda perkara yang kita buat ini, tengok di antaranya dipanggil Sayyidul Istighfar, ketua penghulu istighfar. Abu ulaka bi ni'matika, iaitulah aku mengakui nikmatmu. Jadi semua benda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulakan doa dia dengan puji Allah Azza wa Jalla. Jadi banyaklah doa-doa pujian ini kita baca dalam kitab kita. Apa nama kitab kita? Perisai Muslim. Tuan-tuan tarik dalam tu. Waktu kita nak makan, baca Alhamdulillah. Sudah makan, baca Alhamdulillah. Itu macam. Semua perkara kita syukur Alhamdulillah. Yang terakhir, yang ketiga dalam perbincangan kita ni, bersyukur dengan semua anggota. Bersyukur dengan semua anggota yang kita ada. Dia panggil asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota. Yang dimasukkan dengan semua anggota tubuh adalah yang selain hati dan lidah. Hati dan lidah selesai, dia ada tanggungjawab tersendiri. Sebab hati kena fikir, lidah dia kena kata. Kalau kita duduk diam, orang tanya apa diam tu? Berzikir. Betul tak betul? Diam bukan berzikir, diam berfikir. Kena ingat situ. Diam berfikir. Berzikir iaitulah zikir dengan lidah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu zikir. Baik. Zikir dengan anggota macam mana? Tengok dalam perbincangan kita ni. Jadi tiada suatu amal ketaatan dan amal ibadat pun yang dilakukan oleh anak Adam melainkan di dalamnya terkandung ungkapan syukur atas semua nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah. Kesimpulannya, bersyukur dengan semua anggota tubuh adalah mengerjakan amal soleh.
Jadi semua amal yang kita buat, lebih-lebih lagi saat seorang hamba telah mencapai usia 40 tahun, sebagaimana yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tengok doa siapa ni? Apabila sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Kita hari ni 40 tahun sampai dah. Tak lagi. Pasal tu tak banyak syukur. Dia adalah berdoa, wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Mana 40 ni panggil umur matang. Kalau bawah pada 40 tu, kalau orang panggil lara sikit-sikit, menasabah dengan umur dia. Kalau umur 40 lebih nak melompat lagi, kita kata lebih masa dah tu. Masa umur 40 ni dia tidak melompat, dia naik basikal zaman sekarang ni. Dia panggil mengatih. Daripada Kuala Lumpur sampai jauh pergi. Tapi waktu nak syukur nikmat Allah Ta'ala, 50 langkah tak apa ke masjid. Ini masalah kita ni. Jadi kita nak minta Allah Ta'ala, syukur nikmat-Mu yang telah Engkau berikan padaku dan pada ibu bapa aku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau redai. Cantik doa ni, kita ambil lah. Jangan ambil daripada hatta iza balagha, tak payah situ. Ambil daripada Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Dalam tengok surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati. Jadi ingat sampai ke akhir ayat, boleh buat tanda nombor ayat tu. Dalam ayat ini disebutkan bahawa permintaan kepada Allah agar dapat melakukan amal soleh diutarakan selepas permintaan memohon taufik agar dapat mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Maka tersimpullah darinya bahawa bersyukur itu tidak cukup hanya dilakukan dengan lidah saja. Tak cukup dengan lidah. Di antara cara yang dapat membuat seorang hamba untuk bersyukur dengan semua anggota adalah hadis berikut. Tengok hadis ni, Nabi kata apa? Kullu ibni Adam yusbihu wa ala kulli sulama sadaqah. Setiap anak Adam pada pagi harinya, pada setiap anggota tubuh dan persendian tulangnya dibebankan untuk bersedekah. Jadi tubuh kita ni ada berapa? Ada 360 sendi. Tengok dalam hadis yang seterusnya tu. Jadi setiap akhir hari ni kita kena bersyukur dengan sendi kita ni. Maka bagaimanakah agar dia dapat menunaikan syukur atas 360 ruas sendi tulangnya? Nabi kata apa? Setiap pujian sedekah. Kita kata alhamdulillah sedekah. Setiap tahlil, apa dia tahlil sini? Apa dia tahlil? Kata la ilaha illallah, itu makna tahlil. Sedekah. Amar ma'ruf, suruh orang buat baik, sedekah. Nahi mungkar, sedekah. Menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Kita berjalan, tengok ada batu tengah jalan, berhenti kereta, ambil batu campak. Jangan duduk kutuk. Ni orang ni dia tak campak pun, dia duduk marah je. Dia kata celaka, siapa dia letak sampah tengah jalan ni? Boleh celaka sebiji. Sampah tu terangkat dia pergi jalan ke tak? Tak. Kalau kita berhenti angkat, dia akan masuk dalam tu sampah, kita dapat pahala. Tengok ni, sedekah. Nabi kata pahala sedekah. Sementara jumlah ruas sendi tulangnya adalah 360. Jadi macam mana kita nak bayar sendi 360 ni? Kalau 20 sen satu sendi, berapa ringgit sehari kena bayar tol sendi? Berapa? Cuba kira, kira. Apabila, tapi Nabi kata apa? Nabi kata cukuplah seorang itu dapat mensyukuri nikmatnya dengan dia mengerjakan 2 rakaat duha. 2 rakaat duha itu tol kepada sendi kita ni. Kita hari ni buat tak buat duha 2 rakaat? Buat. Alhamdulillah dah bayar tol. Kalau tak bayar lagi, habis masa dah. Esok lah. Bayar esok pula. Jadi setiap hari kena bayar. Maka jalan untuk bersedekah itu banyak. Ibnu Rajab telah menghimpunkan dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawi melalui ungkapan bahawa sedekah badaniah dapat dilakukan melalui kepakaran, seperti mengajarkan kepakaran berbentuk praktikal. Jadi kita pakar apa? Pakar tu pakar ni ajar.
Pakar masak, buat kelas masak. Pakar menjahit sulam-sulam, buat. Memberikan pertolongan kepada orang bisu, mengajar dan menggunakan waktu atau jawatan untuk menolong orang lain dan sebagainya, semua sekali itu dia panggil. Dia buat contoh seperti Zulqarnain telah mengajari satu bangsa untuk berbuat benteng untuk melindungi mereka dari serangan musuh-musuh mereka. Jadi itulah dia panggil kepakaran yang kita ada hari ini. Alhamdulillah para jemaah sekalian, semua yang kita dapat. Yang terakhir sebagai penutup perbincangan kita ini, tengok muka surat 186, perkara-perkara yang dapat membantu untuk bersyukur. Ini takkanlah kita belajar saja, kemudian apa benda yang kita boleh buat untuk kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka banyak sekali di sini. Yang pertama, tanda situ. Dalam masalah duniawi kita dianjurkan untuk memandang ke bawah. Dalam masalah dunia kita tengok bawah, jangan tengok ke atas. Kalau tengok atas lari kita. Betul tak? Tengok bawah. Alhamdulillah saya baru ada 5 buah kereta. Orang sebelah rumah 3 buah. Hebatlah kita tu. Kalau kita ada sebuah, orang sebelah rumah baru ada basikal. Jadi jangan duduk kejar, jangan tengok belah ni. Tengok kita ada kereta, orang ada lori, nak beli hop saja. Lawan dia. Jangan. Yang kedua, seorang hamba hendaklah menyedari bahawa kelak dia akan diminta dipertanggungjawabkan tentang nikmat yang diperolehinya. Kalau banyaklah tanggungjawab kita nak jawab depan Allah Azza wa Jalla. Itu yang dikatakan orang kaya masuk syurga lambat nak banding orang miskin. Sebab apa? Sebab banyak kira-kira tengah jalan. Bukan tak boleh masuk syurga, masuk tapi lambat. Kena check point tu, kena check satu-satu, ambil mana bawa ke mana, ambil mana bawa ke mana. Itu masalah. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kan dalam hadis Nabi kata, dari mana kamu dapat dan ke mana kamu nafkahkan. Satu-satu nak cek, lambatlah sikit. Orang miskin ada apa dia? Ada dua tiga masalah, lepas dah dianya pergi dia. Sebab tak banyak kira-kira. Dia akan dihisap mengenainya hinggakan air sejuk yang didapatinya sekalipun. Jadi air sejuk yang kita minum pun kita akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita tak di situ. Ini di antara tip supaya kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla banyak. Jadi banyaklah kata-kata para sahabat yang menunjukkan kepada kita, mengajar kepada kita supaya kita ambillah satu dua kata-kata ulama ini sebagai contoh. Dalam kitab As-Sahihah ini telah disebut Nabi SAW tidak berhenti melakukan qiyamnya sehingga kedua tapak kakinya pecah. Allahu Akbar. Orang tanya, ya Rasulullah kan diampunkan dosa, lepasnya yang kamu yang tak berdosa, dia buat apa ni? Nabi kata, afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Yang nak syukur tu kita kena buat lah. Kalau rasa sakit, kadang-kadang kita berdiri biasa apa bergoyang kat sekali. Ni semari tarawih ni, marah kau tu imam panjang malam ni. Biarnya bergonjang sekali duduk. Tanda kita bersyukur kepada Allah Taala. Tengok muka surat 188. Al-Hasan Basri telah mengatakan bahawa sungguhnya Allah benar-benar memberi nikmat menurut apa yang dikehendakinya. Apabila nikmat itu tidak disyukuri, maka Allah akan menukarkannya menjadi azab. Azab sini bukan makna hilang nikmat, tak. Tapi nikmat yang kita dapat bala kepada kita. Tak sempat nak tidur, tak sempat nak rehat, tak sempat tu, tak sempat ni. Orang duduk attack kita. Allahu Akbar. Banyak masalah. Umar bin Abdul Aziz telah menyatakan, ikatlah nikmat Allah dengan bersyukur kepadanya. Mutarrif bin Abdullah telah mengatakan, sungguhnya apabila aku mendapat kesihatan lalu bersyukur, lebih aku sukai daripada mendapat cobaan lalu aku bersabar. Jadi kalau kita ni memang tak nak lah benda-benda tadi kan. Yang kita naknya kita dapat nikmat yang sihat, yang dapat kesabaran. Itu di antara perbincangan yang kita di antara lagi, tengok muka surah akhir sekali 193. Demikian pula halnya termasuk mensyukuri nikmat yang baru diperolehi. Nikmat yang baru adalah dengan melakukan sujud syukur. Nikmat, bila kita dapat nikmat baru, syukur. Bukan kata hari-hari sujud syukur, sebab itu nikmat lama dah tu. Bila dapat yang baru kita sujud syukur. Tengok Nabi SAW ketika datang berita yang mengembirakannya, baginda langsung sujud pada Allah Ta'ala sebagai ungkapan syukurnya. Contohnya gini,
kita duduk kat rumah, anak kita telefon, mak, alhamdulillah saya punya result peperiksaan dah keluar, saya dapat 10A. Jangan tunggu anak balik petang nanti, letak telefon tu, Allahu Akbar, terus sujud syukur. Kalau kita duduk di pejabat, pembantu kita telefon, alhamdulillah projek yang kita minta dah lulus, letak telefon, Allahu Akbar, sujud syukur. Di situ juga. Jangan kata nanti malam ni saya sujud syukur. Tak. Sujud syukur ni spontan. Dapat nikmat tu terus sujud. Cuma ulama di sini ada perbezaan lah pandangan. Ada yang mengatakan kena ada wuduk, kena ada, tapi dalam hadis ni dia tak sebut. Dia kata iza atahu amrun, yang Nabi kita gembira, fa kharra lillahi sajidan, terus Nabi kita sujud. Saya lebih cenderung pada pandangan ini sebab dia bukan salat, dia sujud. Sujud je. Bila kita dapat apa-apa, duduk rumah ke, duduk di pejabat ke, cuma kalau duduk di pasar pagi macam nak buat tak? Tiba-tiba nampak sujud terus, berat juga dah. Jadi kalau di pasar pagi tu jangan sujud tengah jalan tu, tengok mana ada surau yang terdekat, pergi kat surau tu, Allahu Akbar, sujud. Jangan ditangguhkan. Itu dia panggil tanda kita syukur Allah SWT. Tapi kalau kata nanti malam ni lah panggil ustaz pergi sujud sekali lah, tak jadilah. Kita yang sujud, bukan suruh orang. Jangan diswastakan sujud syukur, kerana kita yang bersyukur kepada Allah SWT. Jadi alhamdulillah, beberapa soalan mengenai syukur ni tuan-tuan boleh baca di sini lah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab yang ke-6, ar-ridha, sifat redha. Saya tengok susunan dalam buku terjemahan ni berbeza dengan dalam Arab ni. Arab dia ada sabar, syukur, lepas tu dia mari redha. Patutnya begitu, tapi tak apalah, kita ikut tertib buku kita ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.